Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari grup produk AIM Multipurpose Sliding Grill bagi membentangkan subjek DCC 50194 Final Year Project Tool Session 1 2021-2022. Penyelia kami Puan Normala binti Ramli, kami juga dari Politeknik Port Dickson dan ahli grup kami ialah Muhammad Syarizal bin Abu Bakar 06 DKA 19F1036 dan saya Nurul Anyasmi binti Azharuddin 06 DKA 19F1016 dan juga Nur Masita binti Amiruddin 06 DKA 19F1020. Dalam slide bagi pembentangan kali ini, konten yang ada ialah introduction, problem statement, objectives, scope of the project, methodology, project planning and progress, and lastly Gantt chart. Okay. Introduction. Sustainable development is development where the people can enjoy a level of prosperity that can be continued. The survival of the population in continuing to live in a comfortable, safe, and prosperous environment is influenced by the aspects of comfort at home and the environment. Therefore, it is very important to ensure that every housing nowadays is meeting the aspects of comfort such as indoor and outdoor ventilation of the house, safety and safe environments. Finally, a safe environment should also be emphasized in order to avoid all unwanted diseases such as deadly disease. If the environment is safe, clean and comfortable, it will lead to a healthy environment and increase the impact of well-being on the general society. Untuk introduction kami, sustainable development ni adalah development di mana masyarakat boleh menikmati kemewahan yang berpanjangan. Daripada situ, pentingnya aspek untuk keselesaan di dalam rumah dan sekeliling iaitu daripada keselesaan di dalam rumah ataupun di luar rumah, udara yang segar, keselamatan dan keselamatan sekeliling yang selesa. Daripada situ juga, keselamatan sekeliling yang selamat juga dapat mengelakkan daripada berlakunya penyakit-penyakit berbahaya yang tak diingini. Jika sekeliling itu selamat, bersih dan selesa, ia akan mendorong pada persekitaran yang sihat. Problem statement. The first one is environmentally is not safe. Most window has no grill and easy access for dangerous insects and animals to enter the house. Masalah yang pertama ialah persekitaran yang kurang selamat, di mana kebanyakan tingkap tidak mempunyai grill dan juga serangga yang berbahaya mudah untuk masuk ke dalam rumah. Second one is poor indoor quality. Temperature keep rising, lack of fresh air because of the user afraid to open the window. Okay, daripada yang kedua ni juga, kurangnya kualiti udara yang segar, di mana suhu yang sering meningkat dan juga kurangnya udara segar apabila masyarakat tidak mahu untuk membuka tingkap. Dan last sekali is unsustainable. Non-recycled material use, less eco-friendly and no upgrades in decoration. Scope of the project. The project is carried out in the surau near the area of Kedai Ayam Pasir Telangkap, Port Dickson. AIM Multipurpose Grill is specially made to meet the requirements of the project. The medium to prevent the entry of insects into the study area is steel wire mesh and fine gauze wire. The use of used materials such as PVC pipes to add artistic value to the product to add a draw to the interior of the house. Dalam skop projek kami melakukan projek ini di surau belakang Kedai Ayam Pasir Telangkup di Port Dickson. Bagi memenuhi requirement AIM Multipurpose Grill ini, kami meletakkan steel wire mesh ataupun kasar dawai untuk mengelakkan daripada kemasukan serangga yang berbahaya di tempat projek kami. Dan selain itu, kami juga menggunakan PVC pipe untuk memenuhi requirement artistic value pada produk kami. Objectives. The first one is environment safety. Will improve the safety features in the house by preventing the entry of hostiles. Daripada sini, daripada memasang kasar dawai pada projek kami, dia dapat menjamin untuk environment safety. Dapat mengurangkan daripada serangga yang berbahaya yang boleh mendatangkan penyakit untuk masuk ke dalam rumah. Second one is indoor quality. Reduce heat and house temperature, improving indoor air circulation. Untuk yang kedua, objektif kami yang kedua ini adalah menambah baik indoor quality. Dapat mengurangkan haba dan juga suhu di dalam rumah. Masa sama dapat menambah baik kualiti udara di dalam rumah. The last one is sustainable, eco-friendly and decorative view using recycled material. Okay, objektif yang ketiga ini adalah sustainable di mana kami menggunakan barang-barang recycle yang dapat dijadikan sebagai dekorasi di dalam rumah. For methodology, this is from our SketchUp. Design kami di dalam SketchUp, di mana adanya upper falling, metal mesh, lower railing, PVC, latch dan itu saja. This is our prototype. It covered with mesh to prevent from insects, the wood frame as sliding grill, and recycled PVC pipe for decoration. For project planning, the first one is temperature test. Test on recorded surrounding temperature before and after the application of the product. Okay, plan kami yang pertama ialah kami melakukan ujian suhu, di mana kami akan mengambil suhu sekitar di dalam rumah pada waktu sebelum pasangnya produk kami dan juga selepas pasangnya produk kami. The second one is test on bug filter effectiveness.
Test on the presence of bug, waste or body around the product installation area. Di mana test kami yang kedua ini ialah kami memasang perangkap serangga di tempat projek kami pada waktu sebelum memasang produk dan juga selepas pemasangan produk. And lastly, test on air transparency. Test on the air circulation in room with products. Kami juga melakukan ujian udara. Ujian udara di mana kami mengambil kiraan udara itu, halaju udara itu pada waktu pemasangan produk dan juga sebelum pemasangan produk. Project progress. The first one is before the grill installed. Ini adalah tingkap yang kami gunakan sebelum pemasangan. Okay, the second one is the grill installed with steel mesh. Kami dah pasang grill pada tingkap itu dan juga kami sudah pasang kasar dawai pada grill itu. Okay, the third one is after the grill with steel mesh decored with PVC. Okay, ini adalah hasil pemasangan grill tingkap kami, mana kami dah pasang grill pada tingkap dan juga steel mesh dan juga PVC. Ini adalah projek progress kami ketika kami memasang grill pada tingkap di tempat projek kami. Okay, daripada situ kita boleh nampak bahawa grill yang kami pasang ini adalah dia boleh bergerak, dia boleh dislidekan dari kiri ke kanan, di mana penduduk boleh bebas untuk menggerakkan grill itu sesuka hati. Activities. Okay, ini adalah aktiviti yang kami lakukan. Welding steel, product, measuring for PVC cutting, PVC grinding, product installation. Mana salah seorang pada ahli grup kami memasang grill pada tingkap di tempat projek kami. Dan last sekali product installation juga. Okay. Result. Okay, ini adalah hasil produk kami iaitu AIM Multipurpose Sliding Grill mana sudah siap pasang sepenuhnya. Okay, saya serahkan pada Muhammad Syarizal untuk membentangkan slide seterusnya. Terima kasih Nurul Yasmin binti Azharuddin. Saya Muhammad Syarizal bin Abu Bakar akan menerangkan pada pembentangan seterusnya iaitu type of test that we did ataupun ujian yang telah kami lakukan. Antara ujian yang telah kami lakukan ialah bug filter effectiveness test, temperature and humidity test and air transparency test. Okey, di slide ini adalah bug filter effectiveness test. Di gambar pertama kita dapat lihat bahawa perangkap dipasang pada bilik pertama iaitu bilik di mana kami melakukan pemasangan produk kami. Manakala gambar di belah kanan iaitu gambar kedua adalah gambar di mana kami memasang perangkap untuk bilik kedua iaitu bilik yang tidak mempunyai perangkap kami. Okey, gambar ketiga adalah gambar serangga yang melekat pada perangkap kami. Di sini adalah cara-cara kami berjaya mengumpul data-data dan serangga yang terperangkap ataupun melekat pada dawai perangkap kami ini akan dikira dan dimasukkan di dalam table data kami. Total data pool. Okey, total data ini adalah di mana keseluruhan serangga tersebut pada sesuatu hari itu dikumpul dan menjadi satu data. Okey, kita dapat lihat pada 5 hari eksperimen iaitu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Room 1 menunjukkan trend penurunan daripada hari pertama iaitu 66 ekor serangga direkodkan turun menjadi 39, 35, 26 dan 9 serangga saja daripada hari Selasa sehingga ke Jumaat. Ini menunjukkan keberkesanan produk kami dalam menangkis kemasukan serangga. Pada room kedua kita dapat melihat bahawa tidak berlaku penurunan yang signifikan pada jumlah kemasukan serangga tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa pada hari pertama sahaja 80 serangga dapat masuk dan hari kedua tidak berlaku sebarang pengurangan, malah ia berlaku kenaikan iaitu sebanyak 84 serangga dan juga pada hari Jumaat merekodkan jumlah serangga tertinggi iaitu 92 ekor serangga. Okey, di slide ini adalah air transparency test. Air transparency test ialah ujian ketulusan udara yang dilakukan pada eksperimen kami bagi tujuan menyukat dan mengukur ketulusan udara bagi memenuhi objektif kami iaitu membenarkan pengaliran udara untuk keluar dan masuk melalui produk kami. Ia juga menyangkal penyataan bahawa produk kami ini telah menyebabkan pengaliran udara terhalang melalui tingkap. Seperti anda dapat lihat, di table pertama kami menggunakan kipas untuk mereplikakan angin tersebut kerana di kawasan eksperimen kami dilakukan adalah kawasan yang tidak berangin. Seperti yang kita dapat lihat pada table tersebut, air velocity without any obstacle iaitu di mana jumlah halaju udara tanpa sebarang halangan telah direkodkan sebanyak 4.9 meter per second. Bagaimana ujian ini dilakukan akan diterangkan pada slide seterusnya. Dan air velocity after being filtered by product adalah sebanyak 3.1 meter per second. Faktor perbezaan antara dua data ini adalah sebanyak 1.8 meter per second. Ia menunjukkan bahawa produk kami mungkin mengurangkan sedikit halaju udara yang masuk ke dalam bilik ataupun keluar bilik, tetapi ia tidak langsung menghalang kemasukan ataupun keluarnya udara daripada dalam ataupun luar bilik. Pada slide seterusnya adalah process of data collection. Di sini menunjukkan bagaimana kami mendapatkan data tersebut. Di gambar pertama adalah di mana fans is being placed 1 meter away from the anemometer ataupun alat yang digunakan untuk menyukat halaju angin tersebut, and the data is being recorded as the original air velocity from the fan. Kita dapat lihat bahawa jarak 1 meter telah dikekalkan daripada alatan tersebut ke kipas tersebut. Ini bagi mengukur halaju angin yang dihasilkan oleh kipas tersebut. Okey, seterusnya gambar kedua adalah then the fan is being placed in front of the mesh in order to replicate the air passing through the filter. Ini adalah kaedah bagi merekodkan angin yang berjaya melepasi produk kami. Okey, pada gambar seterusnya adalah
di mana air velocity is being recorded on the other side of the product with the same 1 meter gap between fan and anemometer. Di sini kita dapat lihat bahawa jarak 1 meter itu dikekalkan, cuma perbezaan tersebut adalah angin kipas tersebut perlu melalui produk kami, dan jumlah halaju angin tersebut direkodkan menggunakan alatan khas iaitu bernama anemometer, dan data tersebut direkodkan lalu diletakkan di dalam table data kami. Gambar terakhir adalah the data collection will be repeated using 3 different speed mode of the fan. Data tersebut yang kami rekodkan ini diulang balik sebanyak 3 kali dengan menukar mod kelajuan kipas tersebut. Di slide seterusnya saya akan menyerahkannya kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, saya memperkenalkan diri saya. My name is Nurmasita binti Amiruddin. My matric number 06DKA19F1020. Okay, today I would like to present about temperature and humidity test. Okay, gambar raja yang pertama menunjukkan temperature in room without product, dan gambar raja yang kedua ialah temperature in room with product. Okay, yang dapat dilihat adalah perbezaan yang sangat ketara dari kedua-dua gambar. Dan next adalah temperature test data di ruangan satu bersama produk. Okey, paparan menunjukkan data suhu pada waktu pagi, petang dan malam. Ketiga-tiga waktu ini diambil sepanjang 5 hari, iaitu pada bermula dari hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan pada setiap hari berikut menunjukkan perbezaan suhu persekitaran, kelembapan dan cuaca. Okay. Yang dapat dilihat kelembapannya, persen kelembapan pada ruangan satu ini ialah tinggi pada hari Isnin dan Selasa dan juga hari Jumaat. Slide seterusnya ialah pada ruangan kedua, ini tidak menggunakan produk. Sama juga diuji pada waktu pagi, petang dan malam pada 5 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Ini yang boleh dilihat ialah pada hari Rabu, kelembapannya adalah tinggi berbanding hari-hari yang lain. Seterusnya ialah catagan. Paparan menunjukkan catagan kami. Ia menunjukkan proses projek kami dari awal hingga akhir, bermula dari minggu ke-4 September hingga minggu ke-3 Disember. Ia bermula dari pendaftaran projek di ISOM, menjadikan senarai bahan projek dan peralatan, menjadikan soalan maklum balas, melakukan penambahbaikan pada slide, melakukan penambahbaikan SketchUp, pembincangan bersama pembekal tentang bahan bagi menyiapkan projek, pembuatan projek, testing, mengambil data testing, dan akhir sekali ialah membuat video slide. Dan seterusnya ialah material cost. Kami menggunakan Hello Steel yang berharga RM600 dan kami menggunakan 4 jenis PVC yang berbeza, iaitu berharga RM40. Yang ketiga ialah Steel Match yang berharga RM15, Silicon Clear berharga RM7.50, Grinding Disc berharga RM3, dan akhir sekali ialah White Spray Pen yang berharga RM25 dan totalnya adalah RM655.50. Seterusnya adalah conclusion. We finally complete our AI multi-purpose sliding grill project for final year project 2 and yet there are few challenges that we face while doing our product. Before completing our product, the challenges that we face are over budget for tools, over measured project, incomplete tools and more. However, the challenges are not the barrier for us to achieve the objective of our project. In conclusion, we get that this project gives so much benefit for people who face problem in their own house, just as high temperature, insect entry from the window, less decoration and more. Our product gets to solve all the problem by installing grill with steel mesh and PVC. The steel mesh gets to prevent from insect to enter the house, and it gets to improve the air quality and temperature in the house. While the PVC if get to improve or upgrade the decoration in their house, we hope that this project can be released more to solve the same problem faced by the society in future. That's all from us. Thank you.